Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Anak-anak yang ustazah kasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sama-sama pelajari insya-Allah hadis yang pertama, hadis tingkatan 4, hindari dosa-dosa besar. Objektif PDPC kita pada hari ini ada 4. Yang pertama, anak-anak mestilah dapat membaca hadis dengan betul. Yang kedua, membaca hadis dengan betul dan fahami maksud. Yang ketiga, menerangkan 7 dosa besar yang terdapat dalam hadis. Seterusnya yang terakhir, menerangkan pengajaran hadis. Anak-anak sekalian, mari sama-sama kita baca matan hadis. Ikut bacaan ustazah ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bilhaq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yaumaz zahfi wa qazful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Muttafaqun alaih. Hadis ini perawinya anak-anak ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mari sama-sama kita lihat maksud hadis. Ijtanibu sab'al mubiqat. Apa maksud ijtanibu sab'al mubiqat? Jauhilah 7 perkara yang merosakkan. Jauhilah 7 perkara yang merosakkan. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah perkara itu? Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Baginda bersabda, syirik kepada Allah dan sihir. Qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bilhaq, yang bermaksud dan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan kebenaran. Wa aklu riba wa aklu malil yatim, dan makan riba serta makan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahfi, dan lari daripada medan peperangan. Wa qazful muhsanatil mu'minatil ghafilat, bermaksud dan membuat tuduhan zina terhadap wanita yang beriman dan suci dan terpelihara. Itu maksud hadis yang sama-sama kita baca tadi. Anak-anak sekalian, sekarang sampai masanya untuk kita sama-sama perbincangkan apa agaknya 7 dosa besar yang terdapat di dalam hadis yang sama-sama kita baca tadi. Yang pertama dosa besarnya adalah asyirku billah, syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Syirik kepada Allah ialah dosa paling besar. Sebagaimana dalam surah Luqman ayat ke-13, Inna syirka la zulmun azim, bermaksud sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Anak-anak, lihat apa maksud syirik. Syirik sebagaimana diterangkan dalam agama Islam kita terbahagi kepada 2. Yang pertama syirik jali dan yang kedua syirik khafi. Ustazah akan terangkan satu persatu. Syirik jali bermaksud syirik yang nyata. Jali bermaksud nyata. Maksudnya di sini ialah menyekutukan Allah dengan sesuatu pada zat, sifat dan af'al, iaitu perbuatan.
menyekutukan Allah itu pada sesuatu dengan sesuatu yang lain pada zat, sifat dan af'al. Mungkin anak-anak sukar untuk memahami dari segi maksud. Kita pergi kepada contoh yang mungkin boleh memahamkan anak-anak apa maksud syirik tersebut. Contoh yang paling nyata kita sekutukan Allah ialah dengan menyembah sesuatu yang lain, contohnya seperti menyembah berhala. Sebagaimana yang anak-anak ketahui, tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah. Jadi sesiapa yang menyekutukan Allah bermaksud sebagai contoh menyembah selain daripada Allah, contohnya sembah berhala ataupun yakin Nabi Isa itu anak kepada Allah, maka sesungguhnya mereka atau golongan tersebut telah melakukan syirik yang nyata, iaitu kita sebut syirik jali. Kesan daripada perbuatan atau dosa syirik jali ini, akidah kita akan rosak. Kita pergi kepada syirik yang kedua, iaitu syirik khafi atau bermaksud syirik yang tersembunyi. Apa maksud syirik yang tersembunyi anak-anak? Ialah melakukan sesuatu amalan bukan bertujuan kerana Allah. Sebagaimana yang anak-anak ketahui, apa-apa amalan atau perbuatan yang kita buat tiada tujuan lain melainkan lillahi ta'ala. Kenapa? Kerana supaya amalan-amalan kita itu terhindar daripada syirik. Contoh yang nyata tentang syirik khafi ini ialah anak-anak melakukan solat kerana mengharapkan pujian manusia. Okey, atau ustazah sebut dekat sini riya. Okey, riya adalah kita melakukan sesuatu amalan atau perbuatan bukan mengharap keredaan Allah, tetapi semata-mata untuk mendapat pujian daripada manusia. Itu contoh riya. Yang kedua, syirik khafi juga anak-anak, iaitu ujub. Apa maksud ujub? Ujub ialah merasa hebat dengan amalan sendiri. Merasa hebat dengan apa yang dia buat. Itu ujub. Manakala contoh yang ketiga ialah sombong dengan kelebihan duniawi yang diberi oleh Allah. Sombong dengan kelebihan yang diberi oleh Allah kepadanya, yang kita sebut adalah takabur. Apa kesan daripada riya, ujub dan takabur ini anak-anak? Pahala amalan kita akan rosak. Kenapa pahala amalan kita akan rosak? Kerana kita melakukan amalan-amalan tersebut bukan bertujuan lillahi ta'ala, tetapi hanyalah kerana bertujuan untuk mendapatkan pujian atau pandangan daripada manusia. Demikian ustazah terangkan tentang syirik terbahagi dua, syirik jali, syirik khafi. Itu dosa besar yang pertama. Kita pergi kepada dosa besar yang kedua, sebagaimana dalam firman Allah ayat 102 surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Sihir dalam erti kata lain, perbuatan yang memudaratkan orang lain dengan bantuan syaitan. Jika kita lihat, sihir ini adalah seolah-olah sesuatu perbuatan yang luar biasa. Tetapi ingat anak-anak, perbuatan luar biasa ini memudaratkan orang lain. Tambahan pula kenapa dia termasuk dalam dosa besar, kerana perbuatan ini dengan bantuan syaitan ataupun bantuan jin. Contoh yang paling nyata tentang sihir ialah santau, pukau, minyak pengasih serta pelaris-pelaris yang digunakan oleh pekedai-pekedai, contohnya dengan tujuan untuk menutup perniagaan orang lain, yang mana santau
pukau, minyak pengasih serta pelaris ini semuanya diperolehi dengan bantuan jin dan syaitan. Apa kesan daripada perbuatan sihir ini sebenarnya anak-anak yang Ustazah kasihi sekalian? Sihir ini sebenarnya mengakibatkan kesakitan tubuh badan pada yang terkena sihir tersebut. Selain daripada itu, sihir sebenarnya mencetuskan pergaduhan yang menyebabkan porak-peranda sesuatu keluarga itu. Dan yang paling teruk sebenarnya, ada juga sihir yang boleh menyebabkan kematian. Wa'iyazubillah min zalik, kita terlibat dalam perkara-perkara sihir. Info tambahan untuk anak-anak sekalian, antara cara ataupun antara amalan yang boleh kita amalkan agar kita terhindar daripada sihir ini antaranya adalah membaca surah Al-Fatihah, membaca ayat kursi, membaca surah Al-Ikhlas, membaca Al-Mu'awwazain ataupun surah, maksud Ustazah di sini membaca Al-Mu'awwazataini. Okey, Al-Mu'awwazataini bermaksud surah Al-Falaq dengan surah An-Nas. Selain daripada itu, anak-anak boleh juga anak-anak mengamalkan doa Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Itu antara amalan yang boleh kita amalkan agar kita terhindar daripada perbuatan sihir. Sama ada orang yang menghantar ataupun kita sendiri yang melakukan. Okey anak-anak, kita pergi kepada dosa yang besar yang ketiga, iaitu membunuh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 93, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'azaban 'azima. Surah An-Nisa ayat 93 yang membawa maksud, dan sesiapa yang membunuh seseorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahannam, dia kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan baginya azab siksa yang besar. Apa maksud membunuh ini anak-anak yang Ustazah kasihi? Perbuatan menghilangkan nyawa seseorang. Membunuh ialah perbuatan menghilangkan nyawa seseorang. Contoh yang paling jelas untuk kita fahami, sama ada menembak dengan menggunakan senjata, menikam dengan pisau, atau meletakkan racun di dalam makanan seseorang itu. Okay, perbuatan membunuh ini mungkinlah disebabkan oleh perasaan benci atau dendam terhadap seseorang itu. Okay, menyebabkan mereka ataupun seseorang individu itu sanggup melakukan perbuatan yang dikira dosa besar anak-anak, sebagaimana yang Ustazah dah sebut ataupun bacakan ayat firman Allah Ta'ala tadi, yang melakukan dosa membunuh ini balasannya amat dahsyat. Okay, kekal di dalam neraka Jahannam, dan Allah telah menyediakan azab yang paling besar untuk mereka yang melakukan dosa membunuh ini. Kita lihat kesannya, menyusahkan keluarga mangsa bunuh. Anak-anak pun boleh fikir sendiri, andai kata yang terbunuh ataupun yang dibunuh itu ialah ayah kepada sesebuah keluarga itu, apa akan terjadi kepada keluarga tersebut? Sebagaimana yang kita ketahui, ayah adalah ketua keluarga. Okay? Ayah dibunuh. Okay? Keluarga akan mengalami kesusahan, hilang mata
pencarian. Seterusnya, perbuatan membunuh ini akan memporak-perandakan hidup masyarakat. Okay? Besar dosanya. Dan besar juga balasan bagi sesiapa yang terlibat dalam dosa membunuh. Kita pergi kepada slide yang seterusnya anak-anak. Dosa yang seterusnya yang terdapat dalam hadis ini ialah makan riba. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ayat 278 surah Al-Baqarah yang bermaksud, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah saki-baki riba yang masih ada pada orang yang berhutang itu, jika benar kamu orang yang beriman. Apa maksud riba ini anak-anak? Ialah pertambahan bayaran dalam urusan pertukaran barang, dalam urusan pertukaran barang dan hutang piutang. Maksudnya di sini ialah terdapat pertambahan bayaran ketika urusan berhutang dilakukan. Sebagai contoh, menetapkan faedah bayaran dengan peratusan tertentu. Ali berhutang dengan Ahmad, contohnya RM100. Ahmad kata, tak kala engkau membayar kepada aku, bayar RM110. Lebih pula daripada amount hutang tersebut. RM10 tambahan itu dikira faedah bayaran yang kita sebut sebagai riba. Apa kesan daripada riba ini adalah anak-anak? Sebenarnya mengakibatkan penindasan kepada orang yang berhutang dan juga boleh melumpuhkan ekonomi umat Islam. Itu dia riba. Dosa yang seterusnya anak-anak ialah makan harta anak yatim, sebagaimana firman Allah yang bermaksud, sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu hanyalah menelan api dalam perut mereka dan mereka pula akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Iyazubillahi min zalim. Daripada surah An-Nisa ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Ustazah baca maksudnya tadi ialah innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Anak-anak ya, bila kita baca pengertian daripada firman Allah ini, takut sebenarnya seandainya kita terlibat dalam dosa ini. Allah gambarkan mereka yang makan harta anak yatim seolah-olah telah menelan api ke dalam perut. Dan sesungguhnya balasan bagi mereka yang makan harta anak yatim itu masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Apa maksud makan harta anak yatim? Menggunakan harta anak yatim dengan cara yang tidak dibenarkan syarak. Anak yatim, kita faham yang telah kehilangan penjaga, ibu bapa. Ibu bapa ada meninggalkan sedikit harta yang memang untuk kegunaan dan hak anak yatim ini tadi. Tetapi yang pemegang hak ini, contohnya lah bapa saudara yang menjaga anak yatim ini tadi setelah kehilangan ibu dan ayah, menggunakan harta anak yatim tadi untuk kegunaan peribadi. Ini maksud makan harta anak yatim. Kesan daripada makan harta anak yatim itu sebenarnya telah mengakibatkan penindasan. Penindasan kepada siapa anak-anak? Penindasan kepada anak yatim ini tadi. Seterusnya sebenarnya boleh menjejaskan hubungan kekeluarga.
Kita pergi kepada dosa yang seterusnya, lari dari medan perang. Lari daripada medan perang ini anak-anak bermaksud meninggalkan medan peperangan ketika menghadapi musuh. Contoh yang paling mudah untuk difahami di sini ialah enggan mempertahankan negara apabila diarahkan. Ataupun dalam contoh lain, lari ketika pertempuran masih berlaku. Masih berlaku pertempuran antara kita, negara kita dengan musuh, kita lari. Itu maksud lari daripada medan peperangan. Kesan yang akan berlaku ialah keselamatan negara terancam. Keselamatan umat Islam juga terancam. Kenapa? Kerana negara terdedah kepada penjajahan dan campur tangan kuasa asing. Terdapat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal, Auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfa fala tuwalluhumul adbar, yang bermaksud, wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang kafir yang memerangi kamu, maka janganlah kamu berundur. Di sini bermaksud Allah melarang kita berundur tatkala bertemu orang kafir yang memerangi negara kita. Seterusnya anak-anak, dosa yang ketujuh ialah qazaf. Atau kalau anak-anak tengok di dalam buku teks, qazaf bermaksud menuduh perempuan yang beriman dan suci berzina. Saya ulang, tuduh wanita Islam yang baik lakukan zina tanpa membawa saksi. Main tuduh sahaja. Saksinya tiada. Contoh yang paling mudah adalah percakapan dan pertuduhan yang jelas seperti kamu telah berzina. Ada seseorang bercakap kepada wanita yang baik, wanita Islam yang baik, kamu telah melakukan zina, kamu telah berzina, ataupun memanggil seseorang yang telah jelas nyata baik, wahai penzina. Itu maksudnya memberi tuduhan, sedangkan terang-terangan wanita tersebut adalah wanita Islam yang baik tanpa dibawa saksi yang melakukan perbuatan tersebut. Apa kesan daripada qazaf atau menuduh perempuan yang beriman berzina? Ia boleh menjatuhkan maruah serta mencetuskan pergaduhan. Sebagaimana yang disebut oleh Allah dalam surah An-Nur ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah walahum azabun azim. Sesungguhnya orang yang menuduh perempuan yang terpelihara kehormatannya, yang tidak terlintas memikirkan sebarang kejahatan lagi yang beriman, akan dilaknat oleh Allah di dunia dan di akhirat, dan mereka pula akan beroleh azab siksa yang besar. Betapa Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan qazaf ini. Kita sampai anak-anak pada pengajaran hadis. Sebagaimana yang anak-anak ketahui, untuk pengajaran hadis kita akan mulakan dengan perkataan kita hendaklah. Kita hendaklah, yang pertama, kita hendaklah memelihara diri daripada perbuatan syirik, kerana syirik boleh merosakkan akidah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita hendaklah hindarkan diri daripada perbuatan membunuh, kerana ia melanggar hak asasi manusia.
Serta yang ketiga, kita hendaklah bersikap amanah, menjaga harta anak yatim untuk memelihara hak mereka. Juga boleh sebenarnya untuk kita mengambil pengajaran hadis. Contohnya, kita hendaklah mempertahankan negara daripada musuh supaya Islam dapat ditegakkan. Atau boleh juga kita buat pengajaran hadis yang lain. Kita hendaklah menghindarkan diri daripada perbuatan menuduh orang berzina tanpa bukti supaya maruah umat Islam terpelihara. Okey, demikian anak-anak perkongsian Ustazah tadi tentang hadis dosa besar. Mudah-mudahan apa yang Ustazah kongsikan bersama anak-anak ini memberi manfaat yang besar dan anak-anak tahu mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.